kepada Okay, kalau kau buat intro macam mana? Cuba try. Aku dah duduk kat tempat guest. Contohlah kalau one day nanti kalau aku demam ke, aku tak boleh dapat, kau kira aku kena jadi doktor punya ni? Betul. aku mungkin Takkan co-host. saya nak cakap kot. Takkan doktor nak cakap so. Hey, selamat datang. Gitu kan? Kau Okay, try. okay. Cuba cakap. roll tepuk. Tak payah, jalan je. Dah rekod dah kan? Jalan je lah, try. Cepat. Okay, hi, selamat datang ke Ini bukannya nak dengar kutubah raya. Tak, ini bukan talqin. Ini bukan talqin. Aku lupa bodoh. Okay, aku buat sekali je. Aku Buat nak sekali, kau buat buat sekali. balik Sebab doktor yang akan cakap kepo sekali. Ya. Okay, hi guys, welcome back to Borak Kepo, di mana Hi, guys. di mana podcast yang paling kepo sekali tu kita buat ramai-ramai, boleh? Hi guys. Hi guys, welcome back to Borak Kepo. Hi guys, welcome back to Borak Kepo. Di mana Borak Kepo? Di mana Di mana Borak Kepo yang tak kepo? Podcast kali. salah. Di mana? Cuba buat itu. Kita buat terbalik. Kita buat teman. Boleh tak? Cuba try. Dua. Hi guys, welcome back to Borak. Hi, welcome guys. Welcome back. Welcome Hi guys, back. welcome back to Borak Kepo. Di mana podcast yang paling kepo sekali. Okay, cepat try. Ready ya? Ready. Camera rolling. Kamera dah rolling. Silent on set. Saya on set. Tak payah dah tepuk. Dah memang aku akan ambil kat footage ni. Oh, okay. Aku tak kisah. Footage ni aku akan ambil. Cepat. Cepatlah. Jangan bagi aku gelap. Jangan tekan-tekan. Jangan paksa-paksa aku. Jangan paksa-paksa. Okay, cepat. Hi guys, welcome back to Borak Podcast paling kepo. Betul kan? Salah. Hi guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Yeah. So tak boleh lah yang aku tadi. Itu terbalik. Terbalik Kau ni payahlah kau ni dah. Kita buat lagi sekali Biar aku yang buat. Kepo Okay. kita buat ramai-ramai. Okay. Boleh? Okay. Okay guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Seperti biasa, saya Rashidan Samsudin. Dan kita ada Dr. Faiz. Yes, saya. Dan kita ada Rauf. Engkau duduk kat tempat host sekarang ni. So Betul. aku nak engkau yang tanya. Okay. Betul. Nak Okay. tanya apa? Aku nak tanya. Hmm. Dalam mic banyak ketiak. Itu bukan tanya. Itu teka-teki. Aku mintakan soalan. Yelah soalan lah. Tapi dalam bentuk teka-teki. Itu ketiak aku. Video tu orang tak faham pun konteksnya Tak apa. faham. Okay. Bongok lah dia ni. Okay. Hari ni apa kita nak buat? Kita nak buat pasal apa? Senang kau buat kerja Betul. Kau duduk tempat host tau. Betul. Kau kenalah cakap apa kita nak borak hari ni. Aku tanya benda yang sama. Okay. Hari ni sebenarnya podcast ni istimewa dia adalah sebab kita nak recap 2023. So video ni keluar pada tahun 2024. Confirm insyaAllah. Sempat edit? Sempat edit insyaAllah. So sebenarnya banyak jadi benda-benda yang terjadi, benda-benda viral tahun 2023 ni kan. Betul. Okay, aku nak tanya seorang-seorang. Okay, termasuk doktor nanti nak tanya juga. Okay, apa yang viral 2023 ni yang kau ingat, yang pernah jadi? Banyak. Antaranya? Paling aku rasa semua orang bercakap adalah pasal curang. Siapa Kepada curang Alif T apa benda tak? Alif T. T je. T je. Aku tak ingat yang hujung dia apa. Tapi dia curang dan kahwin lagi satu kan? Doktor tahu pasal kes tu ke? Saya tak ambil pot dengan benda-benda yang Curang-curang ni. curang ni. Oh. Dia tidak meminda-minda. Sebab bukan apa, orang yang setia, kita takkan ambil pot benda-benda curang ni. Betul. Sebab kita takkan tahu pun. Macam aku pun tak tahu. Pasal apa Cuba kau cerita sikit. Apa konteks dia? Aku pun tak tahu. Habis macam mana kau tahu tadi cakap pasal curang tadi? Tadi kan kita dah borak sebelum kita shoot ni. Senangnya buat duit. Kau tak nak explain langsung pasal apa benda tu. Semua kau pas kat aku je Aku rasa dia, seingat aku dia dah kahwin. Lepas tu dia kahwin senyap Lepas tu dia macam tu lah. Tak ingat Faham. Dan benda tu telah menyebabkan ramai para suami di luar sana terpaksa tidur luar. Walaupun dia tak buat salah. Walaupun dia tak buat salah. Tapi tak tahulah kan. Mungkin sebabkan kes tu jadi doktor kan. Ramai agak saya tengok macam laki-laki yang dah kahwin ke apa. Macam korang kena berhati-hati. Perempuan-perempuan sekarang tengah marah.
bini tengah marah, so make sure jaga perkataan apa semualah kan. Legit tak benda tu? Adakah benda tu jadi kat kau? Mungkin bini kau tiba-tiba kau nak tidur, dia mengamuk ke, dia suruh kau tidur luar ke? Aku ni selalu lambat tahu apa yang jadi kat social media. So dalam 2-3 hari tu aku cakap apa benda ni yang semua orang duduk cakap kan. Lepas tu dia explain lah. Lepas tu dia ugut aku. You jangan macam ni Bukanlah ugut, dia macam Dia marah lah tiba-tiba. Dia macam tegas sikit lah. You jangan macam ni Tapi kau tak tahu sebab apa? Aku tak tahu. Lepas aku kena marah dulu, baru aku tahu kenapa. Kau kena marah jugalah. Doktor, sebab tahu saya doktor merupakan seorang maulana dalam perkahwinan. Betul, benar. Ini bukan setahu awak. Memang benar Ini kan? Memang Well known issue. Oh, memang umum. Tak ada siapa berani pakai baju pokya macam ni, Mat. Posing macam ni. So memang orang tertentu je berani pakai baju pokya yang macam tu punya posing. So time tu kejadian itu ataupun isu tu tengah berlaku, adakah doktor terlibat juga ke? Maksudnya terlibat dari segi macam you tengok ni apa ke? Tak ada. Memang maulana. Saya ada prinsip lah. Average people talk about people. Kau faham tak maksud tu apa? Maksudnya average tu macam Orang biasa-biasa. biasa. Orang kebiasaan akan bercakap pasal orang. Orang yang di luar kebiasaan tu dia cakap pasal idea. Bagi saya untuk tahun 2023, satu yang dah saya check box dalam benda yang saya dah buat adalah ada podcast. Maksudnya dah lama nak buat lah. Dah lama teringin sebenarnya bila saya transformkan lokasi di mana kita berada ni, dia dah beberapa tahun sebelum PKP, selama PKP, selepas PKP memang jadi store. Atas ni jadi store. Tempat kita lepak ni kan. So saya adalah terfikir kalau kita buat elok-elok, kita buat podcast, kita ada coffee reader di bawah, kita buatkan tempat ni sebagai satu tempat hub untuk celebrate seni, culture kan, kreatif. Dan impian tu tercapai lah bila kita dah ada podcast. Ingat kan dulu kita buat podcast kat bawah kan? Betul. Dan season ni kita buat podcast di atas. Dan saya rasa macam benda tu paling viral dalam kamus pencapaian 2023 saya lah. Wow. So antara selain podcast, adakah doktor punya orang kata goal untuk 2023 ni ada lagi yang belum capai lagi maybe, ataupun ada yang dah capai, mungkin doktor boleh kongsikan? Goal yang saya tak capai tahun ni, saya tak graduatekan lagi seorang pelajar PhD. Mungkin tahun depan. So tapi tak apa, benda tu ongoing proses. Dan saya juga dapat Profesor Madya tahun ini. Tahun 2023 bulan Mac. So insyaAllah Kena panggil Prof. Tak payah. Tak payah. Panggil Dr. Faiz. Dr. Faiz juga. Saya panggil pencapaian Madia. saya. Tak, panggil Mak Sabah. Kita ada Mak Sabah ke nanti? Kita tengoklah nanti kalau ada kan. Kita cuba sebab doktor kata dah panggil Mak Sabah. Kita tengoklah nanti ada ke tak ada. Betul. Wow. So itu antara benda yang tercapai tahun 2023. Termasuk podcast. Betul. Wow, doktor dah planning. Dan bagi saya benda-benda viral dari segi kreatif idea tu menarik. Benda-benda yang saya nampak bukan tentang orang tetapi tentang brand. Sebab kan? Doktor ada brand sendiri. Tentang brand ataupun tentang pencapaian bukan brand baju tapi brand makanan. Kita talk about Pak Mat Western kan. Tahun ni dia boom lah. Boom, betul. Dari segi marketing dia kan. Orang macam always look up, siapa lagi dia nak collab? Siapa lagi? Betul kan. Dan kita nampak beberapa selebriti A-star di situ. Mungkin kita boleh jemput dia juga. Boleh jemput. Tapi tak ada siapa tahu siapa owner Pak Mat Western. Benar kan. Masih kekal rahsia. Betul. Mungkin sebab apa? Kau rasa sebab apa dia tak nak dia tahu yang dia adalah owner Pak Mat Western? Kalau aku lah, kalau aku ada bisnes yang besar macam tu, aku takut orang akan buat benda jahat ke apa ke macam tu lah. Kalau akulah. Tapi kalau sepanjang aku kenal kau, aku rasa kalau kau ada bisnes yang besar macam tu, aku rasa kau akan wawarkan macam akulah owner Pak Mat Western. Kalau setahu ikut perangai kau lah. Mungkin dia tak nak orang kejar dia. Orang ini kita kena sensor benda ni. Boleh sensor mungkin boleh sensor kan. Tapi balik cakap pasal brand Pak Mat Western tu, memang power dia punya branding kan. Dia dapat idea daripada mana tu? Bukan calang-calang ah. Betul. Sebab diorang akan
cepat buat marketing based on apa yang orang bercakap waktu tu. Yes, betul. Dan orang yang dipanggil pun, macam artis-artis yang dipanggil pun, yang memang kalau kau panggil untuk membuat sesuatu dan harganya pun keras konkret. Betul. Memang yang keras-keras. Betul. Tapi maksudnya dia ada bajet kat situ. Sebab bagi aku susah untuk dapat local brand yang nak spend buat benda tu. I mean like 1-2 tak apalah. Ini macam viral je aku ambil dulu. Viral je aku ambil dulu. Dia punya list tu bukan calang-calang lah. Bukan calang-calang. KJ pun pernah. KJ pun masuk. Mana kau nak nampak KJ naik motor capuk keliling kampung. Yang konten paling menarik adalah yang 80-an tu lah. Oh yes. Konten tu memang resonate dengan semua orang yang melalui zaman 80-an tu. Betul. Adakah kita boleh buat macam tu juga? Mungkin kita boleh jemput kita juga. boleh cuba jugalah. Engkau ni Leman. Tolong edit nampak 60-an sikit. Betul. Itu antara yang viral juga, konten-konten viral yang pernah berlaku sepanjang tahun 2023 selain benda-benda buruk yang kita tengok kan. Dan selain itu juga yang orang pakai tahun 60-an. Dress up tahun 60-an, pakai begi, bokat 60-an ke 90-an itu Itu yang sama ke? Bukan? Tak, orang lain. Yang konten tu dia ambil visual dulu. Visual sekarang dia buat, dia jadikan visual dulu. Yang ni memang dia buat video, dia pergi tengah pavilion, pakai baju bunga-bunga, suara bokat. Ada. Dia pernah masuk Sina tak silap panggil. Menarik. Apa dekat TikTok? Kat TikTok ada. Apa nama tahu tak? Aku lupa. Kau boleh check lah dekat IG Sina. Bukan Sina Harian lah basically. Sebab dia tak pakai baju warna hijau. Okay. Lepas tu, apa lagi kau rasa benda-benda yang kau tak capai lagi tahun 2023? Tadi doktor kita dah tanya, salah satunya dia tak boleh buat. Dia tak dapat PhD kan tu lagi. Tapi tak apa, benda tu proses kan sebenarnya. Dan doktor ada podcast. Antara, yes. Engkau pula? Engkau memang tak ada pedoman? Kau memang kerja nak tembak aku lah kan? Sebab selama ni ada guest. Aku macam kena tanya, kena baik-baik. Apa buat? So dengan aku tak boleh baik tak payah baik. Tak, mungkin kita kena tanya, adakah Azam 2023 Rauf? Dan adakah dia tercapai? Masalahnya azam saya setiap tahun sama tapi tak pernah capai. Apa dia? Apa azam kau? Itu Azam Bakri. Bukan. Dah kena tangkap ke? Tapi aku podcast ni panas. Nanti kita kena sensor. Sorry. Tapi aku rasa sama je macam kebanyakan orang. Aku azam nak kurus tapi tak aku kurus pun. Yalah. Dia macam azam tu setiap tahun akan jadi azam yang sama. Azam kau tu dah tak legit dah untuk kau pakai tahun depan. Kenapa Kau makan pun macam okey lah, yang tolak kurus. Sebab aku tahu benda tu takkan jadi. Azam yang kau memang tak optimistik. Azam yang kau teringin nak capai. Aku rasa aku nak pergi cuti kat Jepun dengan wife aku. Tapi tak itu dapat Azam capai. 2024 saya. 2024 saya nak bawa family saya ke Jepun. Semalam kita bercakap family macam mana kita nak merancang anak-anak akan buat tabung dia sendiri. So diorang kena dia kena contribute kepada tabung tu. Duit perbelanjaan yang diorang dapat setiap bulan. Semalam kita tengok yang Gundam yang bergerak tu kan. Yang besar tu kan, yang besar gila tu. Itu impian saya tu. Menarik tu. Tapi Jepun mahal lah. Mahal lah. Sama macam Korea juga mahal. Korea tak mahal dia macam kepada Jepun. orang yang dah pergi Jepun dia akan kata mahal. Tapi kepada orang yang belum pergi Jepun dia akan kata murah. Serius? Tiket pun mahal. Itulah, tapi you tak dapat benda tu lagi tu kan. Betul. You akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat benda tu kan. Macam Pak An itu pergi Jepun. Dia pun sama kan. Adalah jomlah Jepun. Tapi bila dia dah balik, dia cakap sama macam doktor cakap. Mahal sih lah Jepun. Mahal. Maksudnya even makan pun macam tu lah. Makan pun lagi susah lah. Tapi bestnya dekat Jepun ni, sebab aku pun lagi Jepun kan, Hokkaido tadi tu, bersih. Kau pergi Hokkaido? Aku pergi Sapporo. Dekat Bukit Bintang ada? Itu Hokkaido Tat tu Bangang. Bangang tu tak boleh sensor. Padan muka dia. Itu Hokkaido Tat tu. So kat Jepun memang tempat dia bersih. Toilet dia pun macam okay, kalau kau pergi negara-negara yang macam tu, yang memang tidak menggunakan air, tapi diorang
menggunakan air yang tak berlecaknya toilet Betul. tu. Okey, Faham faham. tak? Oh, jap, ni toilet yang jenis dia tembak kat bawah kan? Tembak kat Kalau nak bawah. berak. Toilet dia aku dengar dia boleh bercakap. Betul. Toilet dia boleh bercakap, doktor. Betul. Boleh bercakap. Ya. Dan benda ni bukan baru lah. 80-an pun dah Dah ada dah tercanggih benda tu. Betul. So yang dia bercakap tu apa? Tak, dia macam contoh lah kau dah sakit perut sangat, nak terberak sangat kau ni untuk elakkan keluar benda yang bukan-bukan ke apa. Kau boleh tekan bunyi tu. Nanti bunyilah keluar lagu Hujan Lebat Mencur. Tak adalah. Itu kalau toilet kat Malaysia mungkin lah boleh keluar lagu. So kalau keluar lagu tu dia makin lebat lah. Kalau Asyik Adan tanya kita orang nak tanya Adan pula. Apa pencapaian Adan Apa pencapaian? 2023? Pencapaian saya 2023 Saya rasa agak remarkable pencapaian Adan tahun 2023 kan. Sebenarnya ramai mungkin tak tahu kot sebenarnya. Saya Tapi aku nak teka. Salah Salah satu wishlist dia dan dah ditikkan adalah buat rambut blonde. Ini bukan belon. Ini karat. Ini belon asalnya. Dah tukar kuning. Colour dah luntur. Tak tahu lah. Benda tu dah jadi daripada 2022 sebenarnya. Tapi mungkin boleh share 2023. Saya kerja lah. Saya kerja lah. Itu antaranya lah. Saya kerja lah. Sebab saya tak pernah share pun sebenarnya kat luar. Kadang macam kau buat apa? Ada kerja. Sebab saya tak nak, saya tak suka share personal. Salah satunya saya dah kerja lah. Kerja, kahwin. Antara itu azam nak kahwin tu every year ada. Cuma tahun ni je yang benda tu direalisasikan. Sebelum ni macam tak boleh. Dan saya ada second podcast. Saya dah buat podcast. Total saya dah buat podcast selama 4 tahun dengan podcaster. Tapi benda tu kita still mencari. Dia macam rentak tu dah ada, dah buat, and then kena stop je. Apa jadi sebenarnya dengan podcast? Ramai orang nak tahu di luar sana kan. Saya Macam, pun maksudnya ramai kena sidai. bukan. Ramai kena sidai satu. Ramai juga yang pernah melihat saya dalam Podcaster. saya tak masuk podcaster tapi saya Doktor pernah aktif juga. masuk? Tak pernah. Season 1 tak silap saya. Tidak pernah. Kita kat meja office lama dulu yang bawa baju tu semua. Tidak. Tak pernah. Itu hanya recording saja. Tak ada podcast pun. Mungkin tu dalam mimpi kau. Masa tu studio pun belum siap. Tengah buat lagi. Lepas tu tapi ramai yang mengetahui saya melalui Sturk. Dan saya pun nak tahu jugalah what happened to podcaster. Podcaster masih lagi ada. Masalahnya adalah PKP hari tu kita terpaksa tutup studio. So PKP tu yang mengganggu planning kita daripada 2019, 2020. 2022 PKP lagi tak kan? So setahun 2 tahun lah kan lebih kurang. So benda tu yang mengganggu dan terpaksa tutup. So benda tu ada lagi, still ada. Cuma kita perlu cari masa yang sesuai, masing-masing perlu ada. Yalah. So 2024 ni Bukan sebab intern tu yang hancurkan company tu. tak. Intern perform. Dia edit banyak. So 2024 kita akan buat balik, InsyaAllah. Kita dah beli barang kita sendiri. Kita dah ada semua sendiri. So 2024 kita akan buat balik. Mantap. Saya rasa ramai di luar sana yang menunggu podcaster. Walaupun sebenarnya kelakar kot orang cari kan. Mungkin lah. Sebab itu yang bezanya saya cuba letakkan bezanya kedua podcast yang saya buat antara podcaster dan podcast Borak Kepo ni adalah podcaster tu ada guest. Tapi saya lebih suka kekalkan tanpa guest. Saya nak kekalkan originality. Ada 5 seorang dah keluar. Ada 5 orang dalam tu yang kita borak dekat kedai kopi. Sebenarnya saya plan untuk buat podcaster tu bukanlah untuk kita borak isu semasa, kita borak guest. Saya nak momen bersama kawan-kawan tu. Betul. Tapi divisualkan. Saya rasa itu yang orang appreciate kot. Kan? Sebab dia lebih raw dan genuine sikit lah. Yes. Sebab tu kadang-kadang ramai macam, saya tak panggil cubalah panggil guest ke apa. Ada episod yang ada guest, tapi banyak yang kawan-kawan rapat lah. Tapi kalau boleh aku nak kekalkan originality tu. Aku nak borak kita tu kau dengar apa yang kita nak cakap. So beza lah dengan Borak Kepo ni. Borak Kepo ni ada masa yang kita buat kita bertiga, ada masa yang kita buat dengan guest. So itu antara achievement aku yang aku dapat unlock. Aku ada 2 benda yang aku boleh buat. Aku boleh buat originalnya kat sini dan aku boleh buat eksperimennya di sini. Macam tu lah. Yang satu Saya lagi rasa untuk tidak menghapakan orang rumah. Saya rasa pencapaian awak kena sebut.
Awak kena sebut pencapaian tu. Kahwin lah satu. Ha. Satu kahwin lah. Itu antara achievement Bila juga kahwin? sebenarnya. Aku kahwin. Kau ni memang benda nak mengaibkan aku ke? Mana aku ingat sial. Aku kan bila pada aku 9. Kepada Ika 21/9. Ya. Tarikh ni kau tak boleh lupa. betul. Sebagai Maulana yang memberikan contoh yang baik kepada anak-anak murid barunya, dua benda jangan lupa. Tarikh Birthday dia, Birthday 25. okey, dengan tarikh perkahwinan. betul. Kadang-kadang dia pun lupa, tapi tak apa. Kalau dia lupa, dia memang tak ada hal. Kalau kita lupa, banyak hal. Itulah istimewanya perempuan. Betul. Itu Kita tanya dia, ingat tak tarikh perkahwinan? Ingat? Ingat Okey, bagus. Saya 21/9. Ha. Saya kahwin time tu lah. Kenal 9 tahun. Kenal 9 tahun. Ya, ni cerita zaman sekolah. Zaman belajar. Oh, belajar. Belajar. So tahun ni kalau ikutkan plan ni aku nak kahwin 30. Saya nak kahwin 30. Tapi macam dah lambat sangat kan. Tak perlu ikut saya semua. Doktor pun 30 ke? Doktor pun kahwin 30? Ya, saya kahwin Saya nak 30. jadi Maulana. Mungkin 30 tu saya terus boleh jadi Maulana. Betul. Tapi dulu aku macam berangan nak kahwin umur 23 tau. Ya. Sebab aku suka nombor 23 tu. Kenapa kau suka 23 tu? Sebab Mungkin Beckham lah. Beckham. Jordan. Beckham is one thing. Satu lagi tarikh birthday lah. Tak acah-acah lah. Tapi gagalis lah. Tak dapat lah. Tak, masalahnya 2013 aku Time tu pun berapa banyak dah kau tukar girlfriend kan? Tak, 2013 tu baru grad. Tapi aku ingat Rau grad mana? UTM juga. UTM Alhamdulillah. UTM Macang dengan Pucat Udana. Macam Lepas tu 2014 tu baru start kerja. Tapi bapak aku dah start tanya, kau ni bila nak kahwin ni? Umur dah berapa dah? Lepas tu macam, bah, baru 24 bah. Aku kerja baru 3-4 bulan. Nak hidup sendiri pun merangkak lagi lah kan. Tapi bapak biasalah, bapak-bapak kan. Betul. Tapi relate pasal bapak kau tu pun. Sama juga macam aku. Aku nak kahwin. Macam nak kahwin lah. Ya nak kahwin. Engkau kahwin kerja pun belum lagi. Tapi duit nak kahwin tu aku dah ada. Kan. Sebab aku buat freelance semua kan. Duit nak kahwin tu aku ada. Cakap duit dah ada. Habis lepas tu aku nak bagi dia makan apa? Macam okey lah. Kalau kerja dah boleh kahwin. Dah kerja borak. So aku ambil masa kerja. Tak adalah setahun. Aku planning untuk kerja setahun baru aku nak kahwin. Tapi aku dapat kerja je terus dah aku beritahu. Ya dia dah kerja. Boleh kahwin tak? So terus lah. So maksudnya seronok tak kalau panggil bapak kau masuk podcast? Jangan tu. Jangan. Kenapa? Dia gila populariti. Dia gila populariti. Tapi masalahnya, So dia tahu anak dia pun gila populariti juga. Saya ikut perangai dia aku. Bapak aku ni dia jenis apa kau tahu tak? Kalau contoh hari tu aku buat video dengan dia kan. Saja buat video time-time PKP buat. Dia suka. Dia tak suka pun. Dia macam nak buat sini je. Okay. Lepas tu macam tengok dah 1000 view. Time tu baru dalam 20 minit. Macam okay. Lepas tu tak sampai 10 minit dia tanya aku lagi, dah berapa view? Dah dekat 10,000 view dah. Esok dia tanya lagi, dah berapa view? So aku tengok macam boleh pergi ni kan. Okay why not kita buat lagi satu content, anak dan bapa. Kita buat lagi. Anak malas lah, kan bayar pun. Malas lah. So minta payment. Dia minta payment. Demand. Tapi aku dah ada content yang aku cakap, content ni boleh pergi ni, orang tengah suka ni. Aku pun pergi bank. Ya boleh lah ya. Satu konten lagi. Tak nak. Bukannya bayar pun. Aku pun bawa keluar RM50. Bayar RM50. Boleh lah. Time tu kan macam, ayah malas lah. Aduh. Tengok anak awak ni. Dia cakap dengan mak aku. Tengok anak awak ni. Awak tak nak berlakon? Tak nak. Malas saya kan. Aduh. Tapi duit dah ambil ni. Nak ayah buat apa? So sekarang tu, semenjak daripada tu, adakan keluar video dengan bapak aku 2-3 video kan. Semua RM50. Affordable lah. Affordable lah. Bapak sendiri kot. Okay je. Itu antara achievement yang aku unlock 2023. Kahwin lah. Untuk achievement podcast kita macam mana pula? Wow. Podcast kita sebenarnya banyak perubahan yang sangat drastik sebenarnya. Sebelum kita buat dekat sini sebenarnya, kalau doktor nak tahu, kita buat dekat office. Dekat office dengan barang yang sangat tak cukup. Betul. Kita pakai mic letak kat dada je. Tak sedap. Tempat tak cantik. Masalah audio. Light pun kita tak ada. Kamera pun tak cukup. Kamera kita tak cukup. Kita terpaksa pinjam orang.
So nak jadikan cerita, mungkin orang nak tahu macam mana kita boleh buat dekat abstract kan. Saya dapat idea di mana datang jumpa doktor sendiri, nak tak kita buat sama-sama untuk collab. Buat. So daripada tu kita buat kat bawah dulu. Betul. Ingat tak? Kita buat kat Kita Coffee. mula dengan siapa? Kita Cuba mula ingat. Dia tak dengan ingat. 3 Farhan Mazlan dan Miro Sabirin. Kita try dengan dorang dulu. Itu first Lepas kita tu punya guest. Fakru Azad. Fakru Aizat. Betul. Fakru Aizat. Lepas tu habis dah season 1 Season 1 dah habis. Kita buat kat bawah. Tapi kita eksperimen lah. Kita cuba kat bawah. Okay, bawah macam kurang sesuai, sempit. Kita cuba pula buat kat atas. Dan barang kita makin lama, orang kata makin komplit lah. Alhamdulillah. Itu antara yang terbaik jugalah kan. Dan guest-guest yang kita dapat pun dan sebabkan podcast yang baru ni juga kita achieve 10k view untuk 11 podcast. Dah 11k view. First yang mana, season 1 season 2 first episode kita achieve 11,000 view. Fimidon. Fimidon. Okay. Fimidon ni siapa? Fimidon ni siapa? Korang boleh tengok dekat bawah ada. Itu first. Dan bagi aku agak laju juga sebab kalau macam aku buat podcaster, aku dah memang ada follower aku sendiri. Aku dah memang ada view aku sendiri. So setakat nak dapat belagak kan tiba kan 10k tu semua memang senang kan. Tapi sebab aku diperkuatkan lagi dengan tim aku kan, orang nak tengok. So yang ni macam aku stand alone kan, baru buat, baru bertapak, setup baru yang sebelum ni dapat dalam 1,000, 2,000 view tu pun dekat sebulan, 2 bulan. Tapi dalam masa seminggu aku boleh dapat 10,000 untuk season 2 episod 1. Big achievement lah. Big achievement untuk aku lah. Agak big achievement untuk aku lah. Dan shout out kepada kru-kru di belakang. Betul. Kita punya intern. Betul. Sangat best lah. Sangat best. Kita mula dengan Fimidon, lepas tu kita ke Empty Page. Zik Empty Page. Zik Empty Page. Lepas tu nombor So kita ada show. Lupa. Mungkin lupa. Tak apa up sikit tak jadi kita lupa. follower sikit. Show nombor 2 Benda-benda berat ni tak ramai tengok. Tak ramai tengok. Dia pun mak rempit. So, siapa yang tak tengok lagi, make sure tengok. Kesian lah, Duda support anak lah shoot. 3 korang tengok Duda anak 3. Support lah dia sikit. Support lah. Kau bayangkan Duda anak 3, lepas tu buat kopi kat bawah, lepas tu jual buku. Siapa nak tengok? Siapa tengok? Terpaksa jadi partner saya. Betul. Dan dia pun bukan kita invite dia masuk podcast. Dia yang datang. Bila nak invite aku. So kita macam Kebetulan saya tak ada dia. Macam dia boleh lah sapu masuklah. Doktor tu ada kerja. Masuklah shoot. Masuklah. Dia macam lainnya aku yang invite dia ni. Oh ya ke? Ni Tak apa. Benda macam so korang support lah. Orang Malaysia ni memang dia cepat kesian. Tapi tolonglah kesian kepada shoot. Tengok up sikit lah Up view dia. lah sikit. Satu lagi, kalau ada wanita di luar sana yang nak mencari jodoh, Syuk masih single. Syuk masih single. Tapi dia ada anak 3. Kau kata Duda anak 3? Dalam episod tu kau yang cakap dia Duda anak 3. Aku yang cakap kan? Okay. Lepas tu kita panggil Zik. Yes. Zik Empty Page. Tu ada beberapa lagi talent yang kita belum keluar lagi. Betul. Tapi doktor jangan cuba lari. Sebenarnya tolonglah Zik Empty Page pun kita cuba mencapai target 10,000 untuk doktor menukar rambut color color rambutnya. Baru rilis 3 hari 3 hari. Isnin. Belum lagi capai lah. Saya dah beritahu awal-awal. Tolong jangan view. Betul. Tapi kita tak ada letak apa-apa target sebenarnya. Contoh dalam masa setahun pun baru sampai 10,000 tak ada masalah. Doktor akan color kat rambut dia warna blonde. Betul kan? Betul. Kan macam tu kan dealnya? Tak ada ke? 10, saya ingat 10k view yang episod Zik Empty Page, doktor akan rambut blonde. Sebab kau dah rambut macam tu, dengan Zik pun sama. Okay, kita tengok nanti. Tak kisah pun kita bagi masa. Dia kena sampai akhir tahun kot, 31. Boleh, tak ada masalah. So kita dah dapat je 10,000 tu. So kita akan panggil lagi Zik Empty Page masuk dan kita minta dia buat lagu. Betul, dia kan nak buat jingle kan. Dia nak buat jingle. So tiga budak blonde. Menarik ke? Menarik. Siapa lagi kan? Okay, kita tak Kau bayangkan doktor lepas ni mengajar rambut blonde? Boleh ke UiTM? Mana boleh? Asal tak boleh lah. Boleh? Mana kita boleh? level lain lah. Dia, ni prof. Kau kena faham. Prof Madya lagi. Siapa nak berani lawan? Kita blog untuk episod tu je. Lepas tu die balik. So lepas Zik boleh ke bagi tahu? Kita dah post ke? Belum post lagi kan? Belum lagi. So korang kena tunggulah. Kena tunggu. 3 talent. Lepas Selepas tu yang kita dah confirm. And then ada lagi 3 talent yang kita rasa kita nak yang kelas A yang kita nak
Betul. Kiranya episod tu akan jadi episod antara episod terawal untuk 2024. Betul. Antara terawal yang aku sendiri pun tak pernah terfikir nak borak dengan dorang. Betul. Sangat-sangat tak pernah terfikir. So korang kena nantikanlah episod tu nanti. Mungkin gambar tu sendiri akan keluar daripada baju doktor. Kita tak janji. Ni, mungkin ni. mungkin Jadi tu. boleh jadi. Kalau korang nak boleh komen kat bawah. Ataupun korang boleh komen juga guest mana yang korang nak. Betul. Tu betul juga. Betul kan? Siapa yang dah nak tengok, kita panggil dia dan berborak lah. Okay, kalau kau lah personally, siapa kau nak ada dalam podcast kita? Aku nak panggil Nick Amir kot. Nick Amir, Yes, pengarah. pengarah Imagine Note. Yes. Wow, menarik. Ada benda yang aku nak tanya pasal filem tu. Boleh share? Tak boleh lah. Kena tunggu dia datang dulu. Kena simpan lah soalan tu. Oh, faham. Sebab dia antara pengarah muda yang aku look forward lah untuk kerja-kerja hasil kerja dia. Sama macam Rewan Ishak pun sama juga. Doktor ada personal guest yang doktor nak sangat masuk dalam podcast ni. Betul. Saya rasa macam saya berpendapat lah, macam terlalu banyak lelaki dalam podcast kita ni. Oh ya, betul juga. Saya teringin lah sangat kalau Baby Shima menonton ni. Sudikah Baby Shima duduk di kursi borak kepo? Kenapa Baby Shima, doktor? Kenapa Baby Shima? Sebab saya rasa dia unik ah. Betul. Dia unik. Dia unik. Sangat unik. Dia unik. Yang mana dia ada identiti dia sendiri dan dia tak kisah pasal orang. Orang cakap apa, betul? Dan saya rasa Malaysia perlukan karakter sebegitu. Tapi Dan, Tidak konservatif. Kau kena ni tau. Kau kena berhati-hati sikit. Asal Tadi kan baru cakap lepas kahwin. Lepas tu wife kau tengok episod ni. tak apa, kita profesional. Ya, kita profesional. Kita profesional. Aku bawah je daripada Maulana. Semi Maulana. Semi Maulana. Mau Baby Shima menarik. Rasa Baby Shima kita boleh dapatkan kot. Boleh, kita cuba. Ada kontak. So Andy. untuk 2024 saya rasa kalau wishlist saya untuk podcast ni je, kalau ada rezeki untuk sambung podcast ni, Baby Shima. Baby Saya Shima? tak tanya banyak soalan kat dia. Antaranya ada doktor nak share ke? Tak boleh. Tak boleh. Kita tunggu Baby Kena Shima. datang dulu. Dia datang lah. Boleh. Tapi saya pernah jumpa dia live di Kedutaan Besar Indonesia di Jakarta. Saya jumpa dia live. Adakah sama dia seperti dalam video? Sama. Oh, memang dia gila-gila macam tu? Sama. Perangai dia memang sebegitu. Tapi menarik lah kalau kita kupas. Kita tengok dari sudut pandang dia. Kenapa dia gila? Kenapa dia sebegitu? Kenapa dia gila? Kenapa dia gila? Kenapa attitude dia macam tu dan ramai orang resonate dengan attitude dia yang membuat dia sekarang kan. Faham? Bagi saya dia menarik lah. Faham? Dan dia pun ada dua crowd. Dia bukan satu crowd dia dua crowd. Maksudnya? Dia ada crowd Malaysia dan dia ada crowd Indonesia. Betul. Ya, Indonesia punya crowd dan sangatlah besar. Dan kau bayangkan Baby Shima masuk dalam kita punya podcast. Tak rasa kita boleh tarik crowd Indonesia. Betul. Sekejap. Baby Shima memang famous dekat Indonesia. Sangat famous. Sebab Serious Indonesia Baby Shima dia punya direction music dia adalah dandut. Dandut di Malaysia agak kurang. Dia banding dengan Indonesia. So sebab tu dia banyak perform kat sana. Indonesia kalau kau perform dandut macam big stage, kita nampak macam biasa je, macam tak okay lah, kita tengok macam tak grand ke pun kan. Tapi dia punya followers dia tu kuat. Follower dia so strong. Orang menari kat depan tu ramai-ramai. So sebab tu dia dikenali di Indonesia. Sabah pun dia famous juga sebenarnya. Sebab seberang kan, dekat kan. Faham? Kalau aku basically aku nak Bron tu. Bron Palari ya. Walaupun aku tahu tu macam susah memang. Tapi tu mungkin tak jadi kepo lah. Dia tak jadi kepo lah. Dia akan jadi macam interview sikit. Macam I'm Bron. Dia jadi macam tu. Tak, dia best dia sebab dia punya karakter dia kuat lah. Betul. Aku pernah jumpa dia sekali dekat Festival Filem Malaysia. FFM 20 berapa tak ingat lah kan. Jumpa dia. Aku kenal lah dia. Memang aku kenal lah. Kau tak payah kenalkan diri kau pun tak apa. Tapi dia gentleman tau. Dia macam datang kat aku macam, hi, I'm Bron. Aku, handsome sial kau. Handsome bodoh. Aku yang lelaki pun aku cakap, handsome sial. Sebab dia depan-depan badan dia kan memang tegak, tinggi, segak kan. Lepas tu muka pula muka mix. Betul. Dia salam, hi. Lots of mix. Hi, I'm Bron. Handsome bodoh. Sumpah handsome. Memang aku macam nak buka baju kan. Bron nak sign. Handsome gila aku cakap kau. Lantak lah kalau orang nak cakap, kau lelaki mampu. Kau tak ada kat situ. Handsome bodoh. Macam doktor cakap tadi, lot of mix. Ada ke nak try ke panggil?
It's okay. King Koko tak apa. Tak apa. Tak apa. Junior saya kalau doktor nak. Oh, ya? Kita boleh Boleh. jumpa. Junior diploma. Kita kena cari kepo sikit lah. Because kita nak wrap up 2023 dengan apa yang kita ada. Dan kita nak make sure 2024 akan lebih kepo. Betul. Yang akan lebih kepo lagi. Antaranya mungkin kita boleh senaraikan 1-2 artis yang kau rasa kepo yang boleh. Yang tadi yang kau nak ni Amir. Maybe kita boleh discuss pasal filem yang kau rasa macam memang kepo lah dia ni masuk memang gila. Aku ada satu. Ya. Aku rasa Sherry Al-Haddad. Oh. Sebab macam sekarang dia mostly banyak jadi pengacara benda semua kan. Tapi dia bukan start as pengacara kan betul. Dia start teater tak silap aku. Lepas tu benda-benda lain jugalah. Sebab aku rasa karakter dia tu memang sangat menarik, fun dan gila-gila lah. Betul. Doktor ada yang kepo, yang gila-gila punya. Baby Shima pun dah gila dah sebenarnya. Maybe yang bukan penyanyi. Bukan penyanyi. Beto Kushairi. Oh ish. Allahu Akbar. Sebab apa? Saya rasa saya mengenali Beto Kushairi dan saya tahu dia tu orang yang sangat kepo. Tapi di layar perak dia tidak. Oh ya. Benar. Betul. Betul. Dia pun gila-gila juga. Kepo juga. Masalahnya kita dah shoot berapa banyak episod kat sini. Dia asyik pandang je. Mungkin one day kita boleh panggil dia duduk kat sini. Kita Beto tengok keluar, kita tengok balik nanti macam mana kan. Oh dia pun gila juga Gila juga. sepanjang doktor kenal dia. Betul. Oh menarik. So antara guest yang kita bakal jemput nanti dengan Beto mana lagi gila sebenarnya doktor? Yang upcoming ni upcoming ni. Boleh cerita? Boleh cerita? Tak adalah, kita nak tahu je mana lagi kepo kata ni. Upcoming punya ni. Kami tu kepo lagi. So kalau korang nak, korang kena tunggulah episod tu akan keluar. Maybe kita akan selang pula dengan Beto lah kot selepas itu kan. Mungkin lah. Boleh panggil boleh, tak masalah. Boleh. Saya ingat kita panggil orang politik satu boleh cuba. Kita berdebat dengan Rafizi Ramli kat sini ke. Jangan. Ataupun kita berdebat dengan YB Perpaduan. Doktor Ataupun Prof, Salim Iskandar. bukan. Doktor tu Prof Madya. Kita orang ni memang nampak tak berotak nanti dekat. Mungkin memang doktor mungkin boleh letak kat Saya situ. tukar. Prof. Lepas tu kat sebelah maybe kita boleh panggil kita punya menteri besar kita. Lepas tu kat sini tiba-tiba Rashdan. Kan tak kena tu. Kena lah Dan. Nama siapa? Datuk Menteri Besar Aminuddin Syari. Dan kita ada Profesor Madya, Dr. Faiz, Rashdan. Dan siapa rambut blonde macam tu lah. Itulah namanya kepelbagaian Betul. masyarakat majmuk. Betul. Kan? Time tu memang aku memang macam gini je lah. Assalamualaikum Datuk Seri, sihat? Kau cakap pun terkepit-kepit. Datuk sihat macam mana? Yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Faiz. Tengok sebut pun main bedal je kan. Dan yang berusaha. Tak jadi apa podcast kalau macam tu bang. Betul. Tapi time tu lah kita kena letak title pangkat di tepi. Betul. So maksudnya kalau politician tu datang, dia kena jadi bukan Jadi diri politician. dia. Betul. Dia kena jadi diri dia. Bukan politician. Contoh kita tengok Menteri Besar Kedah kan. Pukul 2 pagi nyanyi karaoke. Dia tengok live. TikTok live. Serius? Betul. Dekat TikTok. Betul. Dengan netizen. Selama je. Saya rasa Tak tahu lah. sangat berjiwa rakyat. Tu unik lah sebenarnya. Susah nak dapat Betul. mana-mana YB yang boleh buat. Tapi menarik, maybe kita boleh usahakan. consider. Kita boleh usahakan untuk dapatkan mana-mana YB ke. Yang paling aku nak, yang YB yang bagi aku kepo gak. Yang duduk. Siapa tu? Yang badan besar-besar sikit tu. Yang dalam ni kau duduk. Alah, Hulu Langat. Oh, Sani. YB Sani. Ah. Nanti bingit lah. Aku rasa dia tak perlukan mic. Tak, kita akan tolak mic dia. Mic kita je ada. Betul. Yeah. Dua je lah. Dua je. Itu memang kepo lah. Okay, kita dah cakap tadi artis apa yang kita nak try masuk dalam podcast. Kita sampai ke politician. Maybe influencer. Influencer siapa yang kau nak borak, yang kau nak tahu pasal hidup dia mungkin? Saya nak tahu tentang Khairul Aming. Weh, sama. Okay, aku kena cari jawapan lain lah. Okay, teruskan. Kenapa Khairul Aming? Saya rasa bagi dia persona yang resonate dengan banyak kepelbagaian umur. Betul. Dan bagaimana peranan dia. Dan kita kena appreciate orang-orang sebegini. Sebab talent dia tu yang boleh mengubah dan memberi impact kepada masyarakat.
Betul. Kan. Saya rasa dari segi situ Khairul Amin dia kepo. Kan. Dia promote apa je benda Semua jalan. InsyaAllah. Betul, dia kan. promote apa, kedai cendol. Kedai cendol, kedai macam-macam lah kan. So dia sangat satu sosok Public karakter figure yang menarik lah. Yang rasanya tak ramai orang influencer macam dia yang boleh bagi that kind of impact lah. Betul. Yang semua bangsa pun menerima dan suka. Betul. Dah ramai tak yang aku tengok macam ada orang komen-komen kat bawah, kalau Khairul Amin dah datang kedai kau, get ready lah. Semua cakap macam tu, kau get ready je. So, tapi kita ada juga karakter itu yang kita interview yang telah merasa impact Khairul Amin tu kan. Betul, betul. InsyaAllah tahun depan keluar lah. InsyaAllah tahun depan keluar. Dan satu lagi karakter yang saya rasa mungkin akan kepoh juga yang saya nak jemput adalah Arif Yong. Arif Yong. Sorry, saya tak pernah dengar Dr. Arif Yong. Oh, yang Kuasa? buat ni. Kuasa? Yang buat konten Friends tu kan, yang dia tiru balik tu kan. Dengan muka-muka dia kan pakai saya nak dia datang dengan karakter tu. Kita bukan minta Arif Yong datang, kita minta dia datang dengan karakter tu. Kan? Betul, Sangat betul. menarik. Itu pun sangat menarik. Betul. Engkau antara influencer yang kau rasa kau nak datang dan dengar cerita dia. Siapa ya? Lelaki, perempuan? Tak kisah siapa, jangan sebut aku. Aku tahu lah kau minat aku. Tapi janganlah aku. Sebutlah orang lain. Sebutlah orang lain, Rauf. Ha. Kita nak tengok sudut pandang awak macam mana pula. Jangan panggil aku. Siapa Kau lah dulu. Oi, senangnya kau. Ya, Aku pun tengah fikir kat sebenarnya. Oh, lepas tu kau tolak kat aku. Kau ajar. Aku personal influencer. Siapa Aku tak tengok sangat sebenarnya video-video ni. Tapi aku agak geram sikit dengan perkataan influencer ni. Pempengaruh. Okey lah. Digital content creator. Digital content creator. Ataupun awak nak jemput saintis. Saintis aku. Okey lah. Saya baru juga tukar saintis. Tukar saintis juga. Saya nak cabar orang saintis yang pertama. Dah dapat blue tick tak apa. Saya sebab fade up hari tu tak dapat kan. Okey dah ada. Personally nak panggil Ryan lah. Ryan Fahmi. Ryan Fahmi Bakery. Oh, Ryan Bakery. Ryan Bakery. Fahmi pula. Ryan Bakery. Ada je kontak dia. Tapi tak tahu dia duduk kat mana sekarang. Sebab bagi aku cerita dia agak menarik kat sebenarnya. Benar. Daripada dia kena buang kerja. Dia boleh. Sebab aku rasa dia adalah, dia adalah last content creator yang berada di mana kau nak tengok content dia, kau kena follow. Sekarang punya cerita untuk buat content creator ni, kau buatlah macam mana pun, kau viral lah banyak mana pun, orang takkan follow kau punya. Sebab dia fast pace kan. Dan aku rasa dia adalah kalau aku salah boleh komen kat bawah. Aku rasa dia last content creator yang orang tengok, orang nak follow. Faham tak? Sebab video dia banyak je, bersepah je kat TikTok. Orang tak payah follow pun tak apa, tapi orang nak follow dia sebab orang nak lagi apa yang dia buat. Okay, aku dah ada idea. Siapa? Aku rasa nak panggil ni Bidin. Bidin Saifah. Betul? Whatnot. Sebab dia adalah orang yang terawal juga sebenarnya buat YouTube. Tapi dia lambat meletup sebenarnya. Tak silap aku dengar cerita lah. Kalau salah boleh komen kat bawah. Maksudnya fasa dia tu lambat sikit. Tapi lepas tu baru dia boom meletup. Sebab aku nak tanya dia macam mana dengan video yang dia sidai ramai gila orang. Betul. Berapa tahun dia sidai? Setahun. Tak, sidai tu benda normal. Orang tunggu tu benda tak normal. Betul. Sidai tu benda normal kan. Macam lantak lah. Tapi orang tunggu dalam masa setahun pun orang still cari video kau. Tu power tu. Lepas tu orang still komen kat bawah tu macam mana part 3 Mana part 3? Mana part 3 Mana part 3? Lepas tu setahun kau sidai. Sebab biasa kalau setahun memang orang dah tak ingat dah video kau. Tapi orang masih lagi cari. Kan. Tu agak menarik. Kita boleh cuba. Boleh cuba kan. Bidin, Ryan dan Khairul Amin. Nama besar tu. Nama semua power. Semua lelaki. Mana perempuannya? Influencer? Mana perempuannya? Oh, perempuan ada. Kita simpanlah last. Simpanlah last Tapi kita dah memang ada dah perempuan satu episod. InsyaAllah kita akan cuba lagi cari lagi beberapa orang lagi ada. Saya rasa kalau dia kan lagi sensasi, kalau kita boleh pergi Australia, kita buat podcast di Australia. Boleh ke? Boleh. Boleh doktor Kita buat podcast bersama Nur Sajat. Oh sedap.
Kalau dapat Sumpah sedap. Sumpah kepo. Sumpah sedap. Tak, apa yang sedap? Apa yang sedap tu? Tak, konten tu sedap. Konten tu sedap, konten tu ranum, konten tu padu. Sebab apa? Semalam saya duduk malam-malam saya akan borak dengan wife saya sebelum tidur, borak kan. Tak adalah kami main phone je, which is selalu juga berlaku. Dia cerita pasal genuine je Sajak ni dia boleh buat lawak on the spot lah. Betul. Semalam dia cerita Masa dia buat live. masa dia buat live, dia jual korset kan. Itu ada orang bertanya, saya berat 35 je, korset saya apa nak pakai? Tu dia reply, engkau tak payah pakai korset, kau dah 35 kilo, kau dah macam airport. Tak payah pakai korset. Memang selamba, straight to the point. Memang kita tak tengok apa, kita boleh gelak. Betul. Kan? So, Doktor bagi saya idea lah. sangat menarik. Sajat sangat menarik. Dan aku rasa dia tak pernah lagi mana-mana podcast Memanglah. Sajat yang terfikir yang kau yang nak pergi Australia dan dulu dia ada invite kedai, dia ada kedai. kat depan Selalu ni. jumpa dia kan. Selalu jumpa dia di kedai depan ni. Dia ada kedai emas depan ni dah tutup. 3 lot. 3 lot. Dan saja je kadang-kadang pergi ke kedai emas, dia saja nak tengok emas, tapi just nak interact dengan dia je. Maksudnya dia memang ada kat kedai. Dia memang ada kat kedai. So personally doktor interact dia macam ni okey? Dia okey je. sama je, di luar di dalam sama je karakter dia kan. Sampai orang-orang macam ni menarik sebab apa? Dia ada persistent dengan determination yang tinggi lah, yang buat dia berjaya dalam apa yang dia ceburi lah. Betul. Dan cerita dia pun bagi saya sangat menarik lah sebenarnya untuk kita dengar. Dan ni kita tolak tepi lah dia punya. Bukanlah tolak tepi, dia punya yang tu antara dia dengan ni kan. Tapi cerita perjalanan dia tu best untuk engkau ambil iktibar dan apa yang benda baik kau boleh ambil. Betul. Kan? Tu Tapi sangat jangan menarik. ambil negatif. Jangan ambil negatif. Ambil benda yang dia cuba sampaikan tu. Kita buka lah minda kita untuk dengar. Yeah. Menarik lah. Menarik. So bila kita nak pergi Australia doktor? Jom kita kalau ada bajet kita boleh pergi Australia. Tolong minta bajet. Minta bajet? Ha. Kau macam suruh aku. Engkau kan PA aku. Ini kan eksklusif. Ini kan eksklusif. Sangat-sangat menarik. sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Dan kita sebenarnya. mungkin juga untuk 2024 kita boleh try to highlight entrepreneur yang berjaya, usahawan-usahawan yang berjaya. Betul. Dari sudut pandang saya lah, contohnya Pak Den. Pak Din sikit. Pak Den Benson. Bukan, Nasty. Pak Den Nasty. Pak Din Nasty. Betul. Kita boleh highlight Mary pergi bulan. Ya. Mary pergi bulan. Kan? Mary pergi bulan. Ni bulan bintang punya Bulan owner. Bintang. Kita boleh ajak banyak lagi lah. Banyak. Individu yang kita boleh nampak yang berjaya dalam bisnes. Kita boleh highlight juga. Aku pun macam nak try panggil Ustaz. Ustaz mana? Imam muda. Imam muda. Imam muda Ashraf. Dia kat Turki sekarang tak balik lagi. Itu pun menarik. Itu pun menarik juga. juga. Banyak kedai dia. Betul. Sampai kat Thailand pun dia ada. Dia bikin Kedai tu apa? Benar. Kedai apa? Jual kurta, jual baju Melayu. Okay. Betul. Antara pembekal, bukan pembekal, pengeluar baju Melayu selain bulan bintang ni semua kan. Itu pun sangat menarik. Tapi saya pun nak tanya lah sebagai apa nama ni, karakter ataupun individu yang dalam podcast ni, kemana hala tuju podcast Kepo? Kepada Adan dan juga Rauf. Kemana anda lihat podcast Kepo ni akan menuju? Sebab kita dah berapa episod kita dah daripada 2000 anda lihat daripada mikrofon kadang-kadang gantung kat sound meja, problem, kadang-kadang tak ada. Sekarang ada. sedap. sedap dengar bunyi kan. Kemana hala tuju podcast Kepo dan macam mana korang nak bawa podcast ni ke arah mana? Maksudnya ke arah tu sama ada ke arah politik ke macam tu ke? Mungkin Contoh apa hala tuju? Apakah Saya lah. mission, objektif, visi, misi? Saya kalau personally saya nak Borak Kepo ni dia setanding podcast-podcast yang ada kat luar sana. Saya nak tak adalah kalau macam kan calon anugerah ke apa itu tolak tepi lah. Aku tak nak fokus pun tu. Tapi aku nak podcast ni dia jadi yang macam kau drive kau nak dengar, kau drive jauh kau nak dengar, sebelum tidur kau dengar. Sebab podcast antara tu je, sebelum tidur kau drive jauh orang akan dengar. So aku nak bila orang cari je podcast tu macam aduh tak tahu nak buat apa dalam kereta, aku nak orang klik Borak Kepo. Aku nak orang dengar apa yang kita borak. Sebab nak dengar orang kita borak kan susah sikit kan. So itu yang saya harapkan lah sebenarnya. Direction yang nak orang lebih kenal Borak Kepo ni ada. Wujudnya Borak Kepo ni. Kalau aku mungkin aku akan
nak ajak orang-orang yang dalam industri sama ada muzik ataupun filem tapi tak pernah being highlighted dekat betul, mana-mana. Orang yang buat short film ke ataupun local band ataupun musician yang sebenarnya bagus tapi tak dapat sambutan sangat. Betul. Macam tu lah. Saya rasa Borak Kepo ni orang kena lihat lebih jauh lah. Orang kita, maaf cakap lah, orang Melayu memang daripada dulu orang British dah bagi tahu kita ni orang golongan yang tidak mendokumentasikan apa yang kita buat. We are lack in documentation. Ini adalah satu platform bagi saya. Podcast Kepo adalah satu platform yang nak dokumentkan apa yang kita dah capai, apa yang belum capai. Betul. Kita highlight juga the individu-individu yang perlu kita ketengahkan. Saya rasa nampak Borak Kepo lebih ke arah tu lah. Betul. Kalau kita dokumentkan cerita-cerita lama, menarik lah. Betul. So at least benda tu jadi mungkin 3-4 tahun orang akan cek balik. Betul. Apa dia borak. Betul. Orang nak dengar balik. Itu dia kata, apa yang Adan cakap hari tu sebenarnya dah jadi betul. Saya nak Kepo jadi level Simpson. Betul. Dahsyat level Simpson. Simpson tu masalahnya dia macam apa yang keluar kat kartun dia memang jadi. Jadi kan? Jadi kita nak label-label macam tu lah. Macam contoh aku cakap kan, one day Borak Kepo ni next stage ambil award. Aku dah cakap. Tadi kata tak nak award. Benda mestilah nak kena nampak klise sikit. Takkan nak nampak handsome je. Mestilah kena nampak klise sikit. Aku cakap maybe one day engkau dah jadi Menteri Kewangan. Aku memang ranap lah negara ni. Aku beli kasut je. Mampus itu. Time tu mungkin doktor dah jadi Chancellor. Nak masuk UiTM? Cari doktor. Tantang dia Menteri KPT. Pengajian tinggi. Amin. Kita aminkan betul. aja. Aminkan aja. Selepas ni doktor dia tak boleh nak masuk podcast lah lepas ni. Boleh. Saya rasa ramai orang tertanya kenapa doktor masuk podcast. Oh, doktor ada podcast. Ada orang tanya juga Ada. Orang melihat. Daripada 11,000 orang melihat. Contohnya satu video. Oh, doktor kenal dia orangnya. Dia ni kenal ya. Jadi kita mungkin dari sudut pandang kita macam ada ke orang dengar. Tapi sebenarnya ada orang yang dengar. Ada orang yang sanggup waste 59 minit melihat podcast kita pun ada juga. Ada yang dengar kerana dia nak dengar apa yang kita borakkan. Betul. Saya pun ada masalah tu guys sebenarnya. Kadang-kadang pun saya fikir macam tu. Ada ke orang dengar ni? Tapi first episode yang sampai 11 tu itu macam wow. Ada orang dengar punya. Sebab aku sendiri pun tak dengar. Tak, sebab aku ada masalah. Tak, aku tak kisahlah. Janganlah jujur sangat. Aku ada tak kisahlah podcast ke, video aku buat short film ke, apa ke, memang aku tak boleh tengok balik diri aku kat dalam tu. Kenapa tak dengar suara balik? Saya rasa tak puas nanti. Saya rasa ada je yang saya bukan komplain orang, saya akan komplain diri saya sendiri. Asal aku tak tanya ni asal aku tak buat tu Which is bagus lah sebenarnya. Tak boleh doh, nanti benda tu akan mengganggu pemikiran aku dan emosi. So aku akan tanya orang yang dengar. So basically wife aku yang akan dengar. Biar aku tanya macam mana podcast tu dengar habis tak? Okay lah. Okay best. So aku rasa okay lah. Contoh apa yang kau pernah tanya kat dia? Mungkin dia jawab best sebab sebagai isteri tak? Tak, dia jujur. Dia kalau banyak je konten yang kadang saya buat, kadang saya tunjuk dia dulu. Kelakar tak? Dia gelak pun saya post. Kalau dia tak gelak saya tak post. So kadang-kadang bagi, kalau dia ha semua huruf kecil aku tak post. Tapi kalau dia ha semua huruf besar, okay, aku cakap ni kelakar aku post. So maksudnya dia ada high taste level of benda kelakar. Yes. Tapi kadang-kadang aku post juga. Aku cakap asal you kata tak kelakar? Sebab pernah kan. Saya kelakar post tak pergi pun. Nanti mulalah kena marah. Kan dah cakap tak kelakar. Berkat isteri. So entah aku ada masalah tu. So, nanti aku rasa macam tak kena. Aku boleh buat lagi baik lah. Aku boleh buat lagi baik lah. Sama kan kadang macam aku tengok balik video-video straight yang lama-lama. Kadang aku tengok, kadang pun aku tak puas. Padahal video tu dah 4-5 tahun lepas. Macam sial lah. Asal aku cakap macam ni Tak patut lah cakap macam ni. Yang mana ni So better aku suruh orang tengok dan aku tanya feedback macam mana. So bukan daripada opinion aku sendiri lah. Daripada opinion orang, itu aku baikkan. Alright. Saya ada baca juga beberapa feedback para pendengar Borak Kepo. Di mana? Di YouTube. Oh, komen section. Dia dengar Fimidon punya episod. Kita boleh panggil Fimidon untuk second episode. Boleh. Mungkin kan. Dengar cerita dia. Sebab Fimidon bercakap memang sedap lah dengar kan. Betul. So
And then tapi talent-talent kita nak tunjukkan untuk 2024, apa yang bakal Borak Kepoh janjikan untuk 2024? Kelas A tu je bercakap. Ya. Kelas A. Kelas A. Kelas A. Yang aku sendiri pun tak pernah terfikir. Dan ada juga yang tak pernah pun buat podcast, yang tak pernah pun masuk podcast before ni. Betul. Ataupun yang pernah masuk pun takat satu. Yang memang macam orang cakap, bukan dia tak dijemput untuk masuk podcast yang lain, tapi dia tak nak. Tapi kita dapat. Kabel kencang. Bukan kabel, kualiti. Kabel tu janganlah tolak tepi lah. Kabel kencang jangan cakap. Oh, ya ke? Disebab orang cakap kualitinya Borak Kepoh ni sebenarnya. So banyak. Kat mana kualiti ni? Apa dia? Kualiti dia kat mana? Kualiti tu dekat konten yang kita sampaikan kepada korang semua. Bukan kualiti tu bergantung pada rambut kau. Ini lebih kepada aib. Aku tengok tu pun dah macam terpacak. Betul. Yang ni orang kata clickbait. Orang tengok dulu macam apa sial host ni macam bangor je. Tengok guest, gempak sial, tengok dulu lah. Dia clickbait lah. Orang nak kecam aku dulu, bila dia tengok guest gempak, dia tengok sampai habis. Betul lah. Tapi satu benda lah, bila siapa yang buat thumbnail Kepoh ni, gambar-gambar dia entah benda tak ada buatnya. Siapa buat thumbnail Kepoh ni Fira? Memang adakah itu salah satu taktik? Salah satu taktik lah tu sebenarnya. Memang kita akan ambil yang buruk-buruk je dulu. Yang handsome-handsome kita letak kat belakang. Supaya orang boleh tengok. Buruk lah muka dia ni, tengok lah. Macam tu. Fira tolong take note lepas ni. Prof dah pesan ni. Dia macam lecturer lah. Tapi bagus lah. Bagus lah. Itu antara yang bakal terjadi. Reality. Dan antara benda yang kita akan fokuskan tahun 2024. Betul. Dan yang kita boleh share sedikit. Jadi dan kita akan teruskan insyaAllah. Kalau diberi peluang dan masa yang sesuai, cukup untuk kita teruskan, kita akan buat lagi. Jadi kita pun mungkin dah sampai ke penghujung. Betul? Dah sampai penghujung. Maybe kau ada benda-benda nak cakap apa-apa ke? Sikit nak berkongsi sikit sebelum aku habiskan? Tak ada kot. Tak ada Doktor mungkin boleh? Okay, kepada pihak di luar sana yang ingin menaja podcast Kepoh, kami mengalu-ngalukan. Siapa nak menaja, terima kasih kepada Reda Coffee, terima kasih kepada Abstract, terima kasih kepada semualah. Dan ruangnya masih banyak untuk menerima dengan tangan yang terbuka. Rasa awkward pula owner Abstract cakap terima kasih dekat Abstract sendiri tau. Kau tak cakap pun terima kasih. Betul tu. Itu kena. Kita kena angkat bakul kita. Betul. Siapa lagi nak angkat bakul kalau bukan kita dia sendiri. Kita terima dengan tangan terbuka kalau nak sponsor. Boleh pergi dekat Instagram Kepoh Media, boleh DM kat situ cakap nak letak putu mayam pun kita orang ambil. Kau nak letak putu mayam ke, kau nak letak cekodok kat limah ke, aku ambil. Hotel Hajar Rohayah pun aku ambil gak. Tak ada masalah buat masa bukan buat masa sekarang. Kita terima je apa-apa jenis sponsor. Tak ada masalah punya. Alright. Jadi kita sampai sini saja. Jadi kita akan jumpa next episode. Semoga terhibur. Semoga terhibur dan teruskan support. Dan mungkin kita akan ada merchandise baru yang kita akan share dengan korang after this. Menarik juga. Alright. Jadi kita jumpa di Borak Kepoh yang akan datang. Bye. Aku paling menarik dengan Baby Shima tu. Shima tu baik lah. Baby Shima tu baik. Doktor bayangkan dapat podcast. Saya nak duduk sini. Doktor duduk sini. Baby Shima. Saya nak tengok je. Dapat podcast. Dapat TikTok. Dapat. Of course TikTok dapat. Confirm meletup view kau. Confirm. Korang memang Kuda yang mana harus. Tak hafal.